Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam video penerangan bersama Cikgu Syuhada dalam sejarah tingkatan 3, dan hari ini kita nak belajar tentang 2.3 pembentukan negeri-negeri selat. Okey. So cikgu teruskan pembentukan negeri-negeri selat, di mana negeri-negeri selat ialah satu unit pentadbiran yang dibentuk oleh British untuk mengukuhkan penguasaan mereka terhadap Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Negeri-negeri selat ni dibentuk pada tahun 1826 dan dibubarkan pada tahun 1946. Okey. Sebelum pembentukan negeri-negeri selat, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka mempunyai pentadbiran mereka yang tersendiri. Okey, seterusnya Pulau Pinang pada 1786 hingga 1826 ya. Pada peringkat awal, Pulau Pinang ditadbir oleh Francis Light sebagai pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Governor General British di India. Pada tahun 1787, Pulau Pinang memperoleh status pelabuhan bebas dan menguasai perdagangan dengan negeri-negeri Melayu, dan perdagangan dikuasai oleh pedagang persendirian. 1805, Pulau Pinang dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Benggala, Madras dan Bombay di India, dan seorang gubernur dilantik sebagai ketua pentadbir di Pulau Pinang. Okey, tadi kita dah tengok Pulau Pinang, sekarang kita tengok pada Singapura, di mana Singapura ditadbir oleh Residen yang bertanggungjawab kepada Lieutenant Governor British di Bangkahulu, Sumatera. Di Bangkahulu di sini ya. Okey, pada tahun 1823, Singapura diisytiharkan sebagai pelabuhan bebas dan menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan China. Kemudian kita tengok Melaka pula. Melaka pada 1824 sampai 1826, okey, Melaka ditadbir oleh Residen Konsular menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian mengumpulkan hasil alam, mengamalkan sistem kapitan ya, diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Suku-suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum yang berperanan sebagai penegak undang-undang, dan bagi masyarakat luar bandar di Melaka, tanggungjawab tersebut diserahkan kepada penghulu. Okay, sekarang ya kita tengok pada peta ni negeri-negeri selat pada 1826. Pada tahun 1826, Pulau Pinang, Singapura dan Melaka digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dinamakan negeri-negeri selat, dan penggabungan ini adalah bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran. Okey, jadi dalam peta kita boleh nampak ya, Pulau Pinang di sini, Melaka dan juga Singapura yang digabungkan membentuk negeri-negeri selat pada 1826 untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran kerajaan British. Okey, sekarang kita nak tengok pula apa pentingnya negeri-negeri selat ni? Apa pentingnya pembentukan negeri-negeri selat kepada British? Okey, melalui pembentukan negeri-negeri selat, British dapat menguasai keseluruhan Selat Melaka sebagai laluan utama perdagangan di alam Melayu. Taraf pelabuhan bebas negeri-negeri selat berjaya menarik kedatangan pedagang tempatan dan kapal-kapal dagang dari alam Melayu serta pedagang luar dari alam Melayu seperti Arab, India, China, Eropah dan Melaka. Bawa sini sikit ya. Nampak. Okey, negeri-negeri selat menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutama biji timah untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Okey. So, untuk poin yang ketiga ni lebih kepada persaingan terhadap Belanda. Kemudian, kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British lagi
di mana negeri-negeri Selat menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi British, yang juga menyebabkan kewujudan masyarakat berbilang kaum di negeri-negeri Selat dan penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri-negeri Selat berlaku dengan pantas. Okey, so sekarang kita nak tengok hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu, di mana negeri-negeri Selat memerlukan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan, melabur modal memajukan pelombangan biji timah di negeri Melayu, dan negeri-negeri Melayu memerlukan pelabuhan negeri-negeri Selat untuk memperdagangkan hasil ekonomi. Agaknya kamu boleh faham tak situasi di sini, di mana negeri-negeri Selat memerlukan hasil ekonomi daripada negeri-negeri Melayu untuk memajukan perdagangan mereka, dan juga mereka akan melabur modal memajukan pelombangan biji timah di negeri Melayu. Manakala negeri-negeri Melayu pula memerlukan pelabuhan daripada negeri-negeri Selat ni tadi, daripada Singapura, Pelabuhan Melaka dan juga Pulau Pinang, untuk memperdagangkan hasil ekonomi negeri-negeri Melayu. Dan yang terakhir, cikgu nyatakan juga di sini pertempatan British yang lain yang diletakkan di bawah pentadbiran negeri-negeri Selat, seperti ini pengetahuan tambahan untuk kamu ya. Dinding 1874 diserahkan kembali kepada Perak pada tahun 1935. Pulau Kokos 1886 dipindahkan dari Ceylon, iaitu Sri Lanka. Hari ini kita panggil Sri Lanka lah Ceylon ni ya. Dan Labuan pada 1887 digabungkan dengan Borneo Utara pada tahun 1890. Pulau Christmas tahun 1900, Pulau Kokos ataupun Keeling ni, dan Pulau Christmas diserahkan kepada Australia pada tahun 1931. Okey. Sampai di sini dahulu video penerangan kita. So, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang pembentukan negeri-negeri Selat. Okey, yang melibatkan 3 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Yang tujuan utama dia dikatakan adalah untuk menjimatkan perbelanjaan dan menyeragamkan pentadbiran British. Okey, sampai kita berjumpa lagi di video penerangan untuk tajuk yang berikutnya. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.